Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu sekali lagi menyambung kembali pembelajaran kita tentang nama dan tema bagi setiap 114 surah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, seperti mana poster yang tertera. Maknanya kita akan membincangkan tentang nama surah, kenapa surah itu dinamakan sedemikian, di manakah diambil nama surah tersebut. Kemudian kita akan membincangkan tentang apakah tema di sebalik surah yang kita bincangkan pada malam ini. Alhamdulillah, setelah kita tidak dapat bersama hampir 2 minggu, maknanya 2 kelas. Minggu lepas kita tidak dapat meneruskan kelas nama dan tema 114 surah. Pada 2 minggu yang lepas pun kita tidak dapat bersama. Namun begitu, alhamdulillah, pada penghujung tahun ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran kita. Satu rahmat dari Allah, kita seharusnya memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, malam ni kita akan bincangkan tentang surah Al-Jin. Ya, surah Al-Jin. Yang mana suratul Jin merupakan surah yang ke-72, surah yang diletakkan di dalam Al-Quranul Karim selepas surah Nuh. Maknanya pengisian kita yang terakhir pada 2 minggu yang lalu, kita telah sampai kepada surah yang ke-71, iaitu surah Nuh. Maka pada malam ini kita akan masuk kepada surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Jin. Surah yang ke-72 dari sudut susunan surah di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Jin, dia adalah mengandungi 28 ayat. Kita tidak akan membincangkan ke-28 ayat tersebut kerana kita bukanlah pengisian kita ini pada tafsiran ayat ataupun pada tadabbur surah, tetapi kita hanya membincangkan tentang nama dan tema bagi surah Al-Jin. Apa makna Al-Jin? Maka tidak perlu lagi dijelaskan. Al-Jin itu memang kita selalu sebut. Cuma ejaan Melayu kita J-I-N, Jin. Tetapi Al-Quran hanya guna 2 je huruf abjad. Huruf Jin dengan huruf Nun. Dia panggil Al-Jin. Okay, kalau sebut Jin, tak perlu diterangkan lagi apa makna Jin. Kita lihat terlebih dahulu kepada di manakah ayat di dalam surah Al-Jin ini, ataupun ayat yang keberapa daripada 28 ayat dalam surah Al-Jin yang ada menyebutkan kalimah Al-Jin. Jadi kalau kita rujuk, Allahumma salli ala Muhammad, saya ni kejap, tentera perempuan.
Sekejap lah puan, kalau bagi saya sedikit waktu boleh untuk saya ambil nota baru. Yang ni saya ambil nota yang lama. Nota yang saya pakai nota lama sekejap. Bagi saya ambil nota yang saya ada buat edaran pada puan. Okey, sekejap ya. Okey, kalau kita buka dalam surah Al-Jin, kita tengok pada ayat yang mula-mula sekali. Maka kita akan jumpa di dalam ayat itu ada perkataan Al-Jin. Ada perkataan Al-Jin. Sekejap tuan-puan ya. Beri saya sedikit waktu saja untuk saya untuk saya mengambil nota yang terbaru. Ya. Sebab yang saya papar tadi nota yang saya sendiri belum update, yang saya hantar kat tuan-puan tu adalah yang terkini lah. Sekejap ya. Beri saya sedikit waktu. Okey, suara saya tuan-tuan dapat dengar dengan jelas? Jelas Ustaz. Dapat dengar dengan jelas ya? Jelas. Dapat tak? Ada sangkut-sangkut ke atau bagaimana? Jelas. Mohon maklumatlah dari tentera perempuan. Jelas Ustaz, jelas. Jelas, alhamdulillah. Syukur pada Allah ya, kerana saya masih lagi berada di salah satu kampung di Pendang. Jadi line dia agak banyak gangguan. Okey, sekejap sekejap saja. Okey. Sekejap Okey. Sekejap Saya nak ambil di WhatsApp sekejap. Nota. Sebab saya buat nota guna laptop lain. Tapi untuk saya present dengan Zoom ni saya guna laptop yang lain. Kerana laptop yang saya guna buat nota tu dia ada isu pada audio. Okey, kejap Bagi saya sedikit waktu. Okey, sebelum tu ada dapat tak nota untuk malam ini? Ada terima atau belum? Dapat Ustaz. Ada Ustaz. Dapat, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas makluman. Kejap Alhamdulillah. Okey, saya dah dapat dah. Okey, sikit sebanyak. Okey, kejap Cancel. Sekejap Okey, kita nampak tak nota yang saya paparkan? Nampak Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Jazakillahu khairah. Okey. Kita nak lihat dalam Quran ayat di mana 28 ayat di mana perkataan jin. Ada ya, kalau kita tengok pada ayat pertama, ayat yang pertama sekali dalam surah Al-Jin, kita akan jumpa Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Jadi kita jumpa ayat pertama ada perkataan al-jin. Jin. Tetapi dalam cerita jin ini, surah jin bukan satu jin, tetapi ramai jin. Ada satu rombongan daripada jin. Okey, tapi untuk penamaan surah kita dah tahu dah. Pada ayat pertama ada disebutkan perkataan jin. Tapi bukan pada ayat pertama saja. Kita akan jumpa juga nanti pada ayat yang ke-6 yang kita akan kupas sebentar lagi. Kita akan jumpa sekali lagi perkataan al-jin. Ya Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalim minal jin. Kita akan jumpa
Sekali lagi, perkataan jin pada ayat nombor 6. Okay, maknanya memang surah Al-Jin ini, nama dia Al-Jin ini, ia adalah tauqifi, maknanya ia ketika mana ditulis, diletakkan di dalam Al-Quran adalah berdasarkan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Setelah kita mengetahui sumber di mana dapatnya nama surah Al-Jin, maka kita kena bincangkan lagi kenapa Allah Ta'ala menamakan surah itu dengan surah Al-Jin. Inilah di antara ini di antara objektif utama kenapa kita nak belajar nama surah. Kalau sebelum ni kita belajar surah Nuh, kenapa surah tu nama Nabi Nuh? Maknanya Allah Ta'ala nak minta kita memberikan tumpuan kepada latar belakang Nuh. Allah Ta'ala nak kita ni ambil teladan pada kisah Nuh. Tetapi dalam surah Jin, apa yang Allah Ta'ala nak kita ni ambil perhatian tentang jin? Kenapa dengan jin ni? Apa kena mengena jin dengan kita? Tetapi apabila nama surah itu diletakkan, mesti kita tak boleh tidak, kita mesti membincangkan tentang jin. Sebab itu nama surah. Surah Jin. Jadi kenapa dengan jin ni? Ada apa dengan jin? Apa yang kita nak ambil teladan, kita nak ambil petunjuk daripada jin. Okey. Kita lihat terlebih dahulu surah ini, jin tu, kenapa surah tu dinamakan jin? Okey, kalau kita rujuk dalam salah satu kitab yang telah mengkaji tentang nama-nama surah ni, seperti mana karya Dr. Munirah Muhammad Nazir, beliau mengatakan surah ini dinamakan jin kerana surah ini banyak sebut tentang perihal jin. Sebut tentang keadaan mereka, percakapan mereka, dialog mereka, cerita tentang ada manusia berhubung dengan jin. Apa hubungan manusia dengan jin? Jadi dari sudut penamaan surah, saya rasa kita tak perlu bincang panjang lebar lah. Sebab surah Jin 28 ayat, 28 ayat tu menceritakan tentang perihal keadaan jin. Jadi itu penerangan ringkas tentang kenapa surah itu dinamakan dengan jin. Okay. Kemudian kita nak tengok nama lain. Sebelum kita perincikan, kita nak lihat ada tak nama lain bagi surah Al-Jin. Okey. Surah Al-Jin ada di kalangan para ulama menamakan surah Al-Jin itu sebagai surah Qul Uhiya. Qul Uhiya. Qul Uhiya ni sebenarnya diambil pada ayat yang pertama juga. Kita akan jumpa dekat ayat mula-mula tu. Qul uhiya, qul uhiya. Dekat sini. Jadi apa makna qul uhiya? Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan. Jadi para ulama mengatakan selain surah itu namanya Al-Jin, surah itu juga boleh dipanggil, disebut dengan nama katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan. Dia panggil Qul Uhiya. Jadi kalau ada mana-mana kita dengar yang menyebut tentang dalam Quran ada surah Qul Uhiya. Jadi kalau kita tengok pada nama surah tu tak adalah, sebab dalam Quran tak adalah perkataan surah jin atau Qul Uhiya, tidak ada. Tetapi dalam kitab-kitab para ulama menamakan nama lain bagi surah selain pada disebut Al-Jin, mereka menamakan surah Qul Uhiya.
Okey, siapakah di antara ulama yang di dalam kitab-kitab mereka ada disebutkan surah ini dinamakan Qul Uhiya? Antaranya direkodkan dalam riwayat Ibnu Mardawi, yang mana Aisyah pernah kata, Aisyah pernah menyebutkan bahawa telah diturunkan uhiya. Aisyah dia tak kata surah Al-Jin, tapi dia kata surah uhiya. Diturunkan di Mekah. Ada ulama lain seperti mana Al-Imamu Al-Bukhari. Al-Imamu Al-Bukhari ketika dia nak menamakan surah Al-Jin ni dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari menterjemahkan surah ini dengan nama Qul Uhiya. Begitu juga pendapat Al-Imamu As-Sadiq. Tak ada suara Ustaz. Suara hilang Ustaz. Ustaz ada utara lagi kot. Lain Ustaz putus tu. Ustaz kat Pendang. Ustaz ada utara lagi tu. Kejap. Ha. Okey, boleh dengar suara saya? Tadi terputus saya tukar line guna hotspot pula. Okey, dah dengar Ustaz. Okey, alhamdulillah. Saya sebut awal-awal kalau terputus, tuan-tuan dan perempuan jangan ke mana-mana. Tuan-tuan banyakkan istighfar, banyakkan bersalawat, bertasbih. Moga Allah permudahkan. Sebab saya berada di kampung, jadi talian dia memang amat-amat memberikan dugaan. Kalau saya biasa sebelum ni saya bersiaran di Kuala Lumpur guna talian yang agak kuat. Jadi di kampung ni saya mohon maaf banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita nak tunggu line kita elok sesempurna 100%, maknanya tak ada kelas lah kita malam ni. Kita dah cuti 2 minggu. Jadi kita teruskan juga walaupun dengan kadar yang kurang sempurna. Okey, kita kembali kepada perbincangan kita sekarang ni. Okey ya. Okey, tadi kita dah sebut tentang nama ini kan. Okey, sekarang kita nak pergi kepada tema surah. Nanti ayat-ayat ni saya akan terangkan sekejap lagi. Okey, kita dah jelas nama surah, faham Kita faham tentang nama surah, sumber ayat di mana diambil nama surah tersebut. Okey, jadi kita nak tengok apa tema bagi surah Al-Jin. Okey, tema bagi surah Al-Jin salah satu yang dicadangkan oleh Dr. Ali Hassan Arfan. Beliau mengatakan surah Al-Jin ni adalah surah yang temanya nak menyebutkan tentang kebatilan mana-mana pegangan yang dianuti oleh manusia
dan juga yang dianuti oleh jin. Maknanya di kalangan jin itu sendiri, mereka itu ada menganut agama ataupun mereka mempercayai sesuatu yang batil. Begitu juga dengan manusia. Okey. Tema lain yang lebih mudah untuk difahami juga, seperti mana dalam kitab Awwalu Marrah mengatakan surah jin ni dia akan menunjukkan kepada kita tema persamaan dari sudut tanggungjawab jin dan juga manusia. Maksudnya dia nak kata jin tu dia adalah hamba Allah. Dia adalah makhluk Allah. Manusia ni pun hamba Allah, makhluk Allah. Jadi jin ini dia sama je macam kita dari sudut menerima amanah, menerima tanggungjawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya kalau daripada tema ni nak bagi tahu kepada kita, kalau kita ambil pada tema pertama, dia nak fokus kepada membongkarkan tentang apa yang batil, apa yang tak betul tentang pegangan yang dianuti oleh manusia dan juga jin. Nanti kita akan buktikan di mana pegangan kepercayaan yang batil tu. Begitu juga nanti kita akan buktikan sekejap lagi bagaimana dia boleh dikatakan jin dengan manusia ni sama di sisi Allah. Okey. Kalau kita tak nak rujuk ayat ni lah, kalau kita ambil ayat lain kan, contohnya kita pernah belajar surah Az-Zariyat. Masih ingat lagi tak dalam suratul Az-Zariyat? Ke kita belum belajar lagi? Kita dah belajar rasanya dekat surah nombor 51 yang kita belajar yang Allah mengatakan wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kan Allah kata tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka kena beribadat kepadaku. Maknanya jin pun kena beribadat pada Allah, manusia pun kena beribadat kepada Allah. Jin kena menyembah Allah, manusia kena menyembah Allah. Jadi tema surah ni sebenarnya nak bincang tentang isu persamaan tanggungjawab antara jin dan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, surah Al-Jin ini akan membongkarkan, akan menyingkapkan mana-mana pegangan ataupun kepercayaan ataupun agama yang batil, yang salah yang ada pada manusia dan juga pada jin. Okey, kita akan tunjukkan bermula pada ayat nombor 1. Okey. Untuk pengisian ini kita tidaklah akan membincangkan ayat per ayat secara terperinci seperti mana dalam kelas-kelas tadabbur yang pernah kita lalui. Kita cuma nak menyebut isi kandungan kepada ayat tersebut. Jadi kalau kita belajar pada nama surah tadi, ingat tak Dr. Munirah kata apa? Kenapa surah tu disebut dengan Al-Jin? Kerana surah ini menyebutkan tentang perihal ehwal cerita pasal jin. Maknanya kalau kita nak belajar tentang jin, surah yang tidak boleh tidak kena rujuk surah ni lah. Maknanya kalau nak bincang tentang jin ni siapa, mereka ni apa agama dia, tak boleh tidak kena rujuk surah Al-Jin. Kerana apa? Kerana surah itu sendiri namanya jin. Maknanya ada kaitan tentang jin. Okey. Pengenalan yang pertama, siapa tu jin? Okey, jin ni macam mana dunia mereka? Okey, yang pertama ayat nombor 1
Allah telah menceritakan kepada kita rupa-rupanya ada sekumpulan jin yang telah mendengar bacaan Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Maknanya kita mungkin selama ni kita duk faham jin ni makhluk yang jahat je. Kalau sebut jahat, mesti orang kata kau ni perangai macam jin. Contoh orang kata kan. Sampaikan ada orang Melayu kata apa? Orang Melayu kata sejahat-jahat manusia ni. Maknanya kalau manusia paling jahat, itulah sebaik-baik jin. Seolah-olah orang nak kata jin ni kalau dia paling baik pun ada pada sejahat-jahat manusia. Sebenarnya itu kenyataan yang bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala cerita di dalam Quran. Kan? Betul tak? Ada tak orang kata, engkau ni baiklah macam jin? Tak ada kan? Kalau orang kata baik macam malaikat tu adalah. Tapi ada tak orang kata, engkau ni aku tengok baik sangat macam perangai kau ya Allah. Macam jin. Ada tak orang kata baik? Tak ada kan? Sebab orang dok faham jin benda yang buruk-buruk je. Okey. Tapi malam ni kita akan dapat maklumat yang lebih jelas siapa tu jin. Okey. Yang pertama, pada ayat pertama Allah bagi tahu kepada kita rupa-rupanya ada di kalangan kumpulan jin yang mereka mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Seperti mana Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada aku. Maknanya Nabi ni Allah perintahkan kepada dia kena ceritakan, bagi tahu kepada kaum kau, kepada umat engkau. Sebenarnya ada satu rombongan daripada jin telah mendengar bacaan Al-Quran. Siapa baca? Nabi baca. Maknanya Nabi dia tak tahu ketika dia sedang solat, Nabi baca ayat Quran, ada sekumpulan jin dengar. Tetapi macam mana Nabi tahu? Nabi tahu sebab Allah yang bagi tahu. Betul tak? Okey, jadi Allah kata, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar, istama'a. Mendengar tu maksudnya mereka dengar apa? Tentang Al-Quran. Okey. Ketika mereka mendengar ayat Quran, lepas mereka mendengar ayat Quran, sekumpulan jin ni dia cakap apa? Dia cakap, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dia kata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat ajaib. Dia kata, sangat menakjubkan. Ajaba. Kita kan sebut ajaib. Ajaib kan? Ajaba. Menakjubkan. Tuan-tuan, kita manusia tak rasa pun Quran tu menakjubkan. Ada di kalangan manusia yang pandang rendah pada Quran. Dia rasa bosan dengan Quran. Boring dengan Quran. Kita nampak tak? Sedikit sebanyak kepada tema. Maknanya, kalau ada manusia yang dia rasa Quran ni biasa-biasa je, tidak menakjubkan, sebenarnya siapa lebih teruk? Jin tu lebih teruk ke atau korang yang lebih teruk? Manusia lebih teruk? Tapi manusia duk pegang selama ni ada yang kata, sejahat-jahat, sebaik-baik manusia, jahat-jahat manusia, seburuk-buruk jin. Tak. Ada kumpulan jin yang dia mengakui. Bukan kita reka tau. Allah yang sebut dalam surah Jin. Mereka mendengar Nabi baca Al-Quran. Mereka kata Quran ini sangat menakjubkan. Okey, dah faham? Untuk perihal keadaan jin nombor 1. Okey. Nombor 2, kita pergi ayat nombor 2 lah. Ada di kalangan jin tadi tu, mereka setelah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan,
apa yang mereka cerita lagi tentang Al-Quran yang mereka dengar. Mereka mengatakan, yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Dia kata Quran yang menakjubkan tu merupakan kitab yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Jadi para jin dia kata Quran ni dia telah bagi kita petunjuk ya. Rupa-rupanya jalan kebenaran yang kita kena ikut. Oh, Quran bagi tahu yang ni lah yang perlu kita ikut. Maka jin tu dia kata apa? Fa'amanna bihi. Kami beriman kepada Al-Quran. Tengok, maknanya ada di kalangan kumpulan jin yang mereka mengakui bahawa selama ini kebenaran, kalau nak tahu benda yang benar, Al-Quran itulah sebenarnya yang menerangkan mana kebenaran yang perlu diikuti. Maka jin pun kata, kami beriman kepada Al-Quran. Lepas tu jin kata apa lagi? Walan nusyrika bi rabbina ahada. Allah kata, dan jin kata, dan kami tidak sama sekali akan mempersekutukan Rabb kami dengan sesuatu. Maknanya kita dapat ketahui tentang keadaan jin ni yang kedua apa? Rupa-rupanya mereka beriman kepada Quran dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tengok tuan-tuan dan perempuan. Ada tak manusia yang mensyirikkan Allah? Ada. Ada tak jin yang tidak mensyirikkan Allah? Ada. Maknanya siapalah beritahu? Manusia yang mensyirikkan Allah tu ke ataupun jin? Itu yang kita dapat tema tadi tu. Sama je tanggungjawab manusia dengan jin kepada Allah. Manusia tak boleh sekutukan Allah. Macam tu juga dengan jin. Manusia perlu beriman kepada isi kandungan Quran. Begitu juga dengan jin. Jadi kita nampak dah. Kita ulas lagi, kita akan nampak tema surah yang telah kita bincangkan tadi. Rupa-rupanya ada jin yang mengesahkan Allah. Okey, orang kata jin Islam ke Ustaz? Iyalah, jin Islam lah tu. Sebab dia mengesahkan Allah. Okey, dapat nombor 2 kan? Yang ketiga, kita ambil ayat 3. Jin-jin ini, mereka mengakui bahawa Allah Ta'ala ni tidak memiliki pasangan dan tidak juga mempunyai anak. Mereka mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibah wala walada. Dan bahawa sesungguhnya mereka kata tertinggilah kebesaran dan keagungan Rabb kita daripada bermujai isteri ataupun beranak. Maknanya jin ini yang mendengar Al-Quran tadi, yang beriman kepada Allah, mereka mengatakan Allah ni memang tidak, maknanya mereka menafikan bahawa Allah ni mempunyai pasangan dan juga juga mempunyai anak. Okey, apa lagi yang jin-jin ni, apa lagi cerita pasal jin ni? Kita tengok perkara yang keempat. Tapi saya terus pergi kepada ayat 6 lah. Jin ni bagi tahu kepada kita, mereka tak ada kuasa tahu nak lindung kita daripada keburukan. Tak ada, mereka tak ada kuasa pun sebenarnya. Tetapi ada tak manusia yang takut dekat jin? Ada tak manusia yang dia minta jin jangan kacau dia? Ada tak? Ada tak manusia dia lalu sebuah pokok yang besar, dia akan kata, dia akan minta izin, tolonglah Tok Nenek, jangan kacau saya, jangan kacau saya. Kenapa dia nak kata jangan kacau? Maknanya dia percaya jin itu boleh memberikan kesan buruk pada dia. Tak boleh itu bawa pada syirik. Tak boleh. Macam mana kita kata, jin tu tak boleh buat apa-apa kat kita ke? Jawapan iya. Macam mana kita tahu? Dalam ayat 6, jin menyebutkan mereka tak ada kuasa pun nak lindungi manusia.
Jin ni kata wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jin. Jin ni cakap, dan bahawa sesungguhnya adalah ada beberapa orang daripada manusia mangkuk ayun ni. Mangkuk ayun saya tambah. Jin cakap apa? Jin cakap ada beberapa manusia ni kan, mereka pergi minta lindung kepada jin, ya'udhu nabirijalin minal jin. Mereka pergi minta tolong kepada ketua-ketua daripada kumpulan jin, ya'udhu, mereka minta perlindungan kepada jin. Jin ni pun jin yang beriman ni, yang beriman dengan Al-Quran, yang mengakui tentang kebenaran Al-Quran, yang beriman kepada Quran, yang tak nak syirikkan Allah. Mereka kata, ada manusia ni, patut ke manusia-manusia ni, dia pergi minta lindung kepada jin? Lepas tu, jin dia kata apa? Fazaduhum rahaqa. Jin ni, apabila orang percaya dia ada kuasa, ada orang minta lindung kepada dia, dia pun akan jadi apa? Dia jadi act lah. Dia jadi rasa bangga lah. Dia akan rasa sombong. Nak menunjukkan bahawa, bayangkan, kalau orang cakap jin tak ada kuasa, mungkin kita boleh kata macam, ya ke? Macam mana kau tahu? Masalah sekarang, jin kepada jin tu yang cakap bahawa jin-jin ni dia tak ada kuasa memberi perlindungan kepada manusia. Tapi ada manusia mangkuk ayun, malaun-malaun ni, mereka pergi minta lindungan kepada jin. Tuan-tuan apa buat? Faham ke tak faham maksud dia? Jelas tak? Faham Ustaz, jelas insya-Allah. Jadi tak perlulah takut dengan jin. Tak perlu. Kita lalu bawa pokok, pergi masuk hutan. Tak ada, kita minta Allah lindung kita. Bukan pergi minta dekat penunggu gua. Kita duk percaya dekat gua tu ada penunggu, dekat bukit tu ada penunggu, dekat pokok tu ada penunggu. Siapa yang berfikir seperti itu, dan kalau dia minta perlindungan, jangan apa-apakan dia. Dia boleh jatuh kepada kesyirikan. Jangan main-main ya. Okey, dapat tak maklumat ni? Okey, lepas tu kita sambung lagi. Apa jin ni dia cakap lagi? Dia bagi tahu kepada kita dekat ayat 8 dengan ayat 9, mereka ni sebenarnya telah dihalang oleh Allah untuk mencuri berita maklumat yang ada di langit. Jin ni dia bagi tahu. Apabila Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutuskan, mereka dah tak boleh dah nak curi berita di langit. Maklumat curi berita langit ni, kalau tuan-tuan nak tahu sedikit sebanyak, saya telah kupas dalam slot tadabbur suratul Mulk pada hari Rabu yang ada kelas tadabbur suratul Mulk. Kita telah bincangkan tentang macam mana jin ni mereka mencuri berita langit. Kita telah bincangkan pada ayat yang Allah mengatakan bintang ini dijadikan untuk merejam rujumal lisyayatin. Jadi siapa tak pernah dengar, dia terlepas pandang atau dia tak dapat mengikuti, boleh lihat balik rakaman di FB Akademi Tadabbur bagi suratul Al-Mulk. Saya mohon maaf, saya tak dapat nak ingat siri yang keberapa rakaman suratul Mulk. Kalau yang baru-baru ni, hari Rabu yang lepas, kita dah sampai siri yang ke-17. Membincangkan ayat nombor 18. Ayat nombor 18. Kita baru sampai ayat nombor 18. Jadi kita kena tengok balik siri yang keberapa. Jadi saya minta maaf, saya tak dapat nak mengingati pada siri keberapa. 17. Berapa Cik Rahmat? 17. 13 17. Oh tak, cerita pasal jin. Pasal jin tu
Kita tak ingat siri ke berapa. Ya betul. Okey. Masih jazakallah khair Cik Rahmat. Okey. Jadi kita tengok ayat ni. Cuma saya mohon maaf, saya sebut tadi, saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak dapat nak terangkan panjang lebar apa yang mereka curi. Mereka curi itu nak sampai kepada siapa. Sebab nanti panjang maklumat tu untuk dibincangkan. Okay, cuma kita nak tunjukkan bukti bahawa patutlah penting mengetahui nama surah tu. Daripada nama surah tu kita akan korek lagi. Kenapa dengan jin? Contoh. Maksud dia Maksud dia adalah daripada hasil kita belajar nama surah, kita akan berusaha mencari maklumat. Kalau Allah namakan surah tu dengan surah jin, tentu Allah minta kita ambil tahu tentang jin. Kalau surah tu pasal nama Nuh, tentu ada sesuatu dengan Nabi Nuh. Gitulah nama surah dia. Jadi pada ayat nombor 8 dan 9, jin bagi tahu apa? Dia kata wa anna lamathna as-samaa'a fa wajadnaha muli'an harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami telah cuba mengintai langit, lalu kami dapati langit tu dah dipenuhi dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya, dan ada tahi-tahi bintang, syuhuba. Lepas tu jin dia bagi tahu ayat nombor 9, apa yang mereka dah buat sebelum ni. Mereka kata apa? Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Dia kata, dan sesungguhnya kami dulu ni, dia kata, dapat menduduki tempat-tempat di langit untuk mendengar berita-berita di langit. Tapi jin tu kata apa? Faman yastami'il an. Tapi sekarang ni dia kata, kalau siapa-siapa yang cuba nak curi dengar berita dekat langit tu, berita langit tu maksudnya Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada para malaikat kan. Maka malaikat nak sampaikan tu, nak jalankan tugas tu, maka ada di kalangan jin dulu, mereka dapat curi maklumat. Tapi sejak Al-Quran diturunkan, mereka dah tak dapat dengar dah berita-berita di langit. Mereka kata dulu kami ada satu pot. Dia kata kami ada tempat-tempat yang kami boleh curi berita langit tu, dia kata. Tapi dia kata sekarang dia kata sekarang ni tak ada siapa yang boleh mencuri dengar. Kalau siapa mencuri dengar, dia kata yajidlahu shihabar rasada. Dia akan menjumpai tahi-tahi bintang yang menunggu untuk apa? Yang menunggu memperhatikan. Maknanya malaikat-malaikat ni dia cari. Mana pencuri-pencuri berita langit ni? Dia dah sedia dengan apa? Dengan tahi-tahi bintang. Yang pusingnya untuk apa? Untuk dilontarkan kepada mana-mana jin yang nak mendengar berita-berita di langit. Okey, jelas tak tuan-puan? Faham kan? Tengok, seronok tak baca surah jin? Baru kita tahu weakness, kekurangan jin. Sebenarnya jin ni dia sama je macam kita sebenarnya. Sama je. Kita tak boleh nak ada kuasa lindung siapa-siapa. Jin pun tak ada kuasa nak lindung siapa-siapa. Cuma kelebihan jin, dia boleh naik sampai ke langit. Okey. Jadi kita tengok perihal yang lain. Okey. Jin ni dia bagi tahu, dia tak tahu perkara gaib. Dia tak tahu. Dia kata apa? Pada ayat nombor 10 dia cakap apa? Surah Jin. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbu rasyada. Dia kata, dan bahawa sesungguhnya kami tak tahu adakah hendak ditimpakan bala bencana kepada penduduk bumi ataupun Tuhan nak bagi kebaikan kepada mereka. Jin ni dia tak tahu. Dia tak tahu pun sebenarnya Allah Ta'ala dalam takdir Allah nak turun apa? Allah nak hantar bala bencana ke? Allah Ta'ala nak bagi kebaikan? Dia kata mereka
La nadri, dia kata wa anna. Dia cakap pula dengan penegasan. Dia kata wa anna, dan bahawa sesungguhnya kami, dia kata la nadri, tidak mengetahui. Dia tak tahu. Jadi kita dapati dengan beberapa contoh ayat ni, kita dapat belajar tentang beberapa ciri, beberapa perihal tentang apa? Tentang jin. Okey. Jelas saudara perempuan? Faham ya? Okey. Jadi kita nak ambil sikit lagi maklumat. Okey. Jin ni dia menceritakan bahawasanya mereka ni pun sebenarnya ada yang baik, ada yang tak baik. Pada ayat nombor 11. Jin cakap apa? Dia kata wa anna minnal salihuna wa minna duna zalika. Dia kata dan sesungguhnya ada di kalangan kami ni golongan jin yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Maksudnya jin nak kata dalam kumpulan kami ni ada yang soleh dan dalam kumpulan kami ni ada juga yang hantu. Maksudnya dalam dia jin kan. Dia nak cakap dalam kumpulan kami ni ada jin yang baik, yang soleh, ada di kalangan kami yang sebaliknya. Lepas tu jin ni kata apa? Kunna tara'iqa qidada. Dia kata kami ni ikutlah jalan-jalan yang berbeza. Maknanya ada jin yang soleh, yang beriman pada Allah, dia ikut dengan cara dia. Jin yang tak soleh, mereka ikut dengan cara dia. Kalau nak lebih jelas lagi, kita baca ayat nombor berapa ni? Dia jawab ayat nombor berapa ni agak-agak ni. Dan surah jin. Cuba tengok ayat tu. Saya tertinggal pula tentang ayat ni. Jin tu cakap apa? Dia kata wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna. Okey. Ini ayat nombor ayat nombor 14 tak silap saya. Ya, ayat nombor 14. Tulis kat situ. Ni ayat 14. Jin tu dia cakap apa? Dia kata dan sesungguhnya dalam kalangan kami ada yang beragama Islam, muslimun, dan ada pula yang qasitun, yang menyimpang kepada kebenaran. Lepas tu jin tu cakap faman aslama faulaika takharraw rasyada. Maka siapa yang Islam, maka mereka itulah golongan yang memilih jalan yang lurus. Okey. Faham tak? Jadi kalau orang tanya, ada jin Islam ke? Kita kata ada. Orang kata, macam mana kau tahu? Lah, Allah bagi tahu kan dalam surah jin, ayat nombor berapa? Ayat nombor 14 contohnya. Oh, rupa-rupanya jin ni, mereka pun ada yang Islam, ada yang tak Islam. Sama tak macam manusia? Ada tak manusia yang Islam? Ada tak manusia yang bukan Islam? Jawapannya ada. Sebab tu tema bagi surah Al-Jin yang kita baca tadi itu, rupa-rupanya manusia yang tak nak beriman, manusia yang syirikkan Allah, manusia yang tak nak terima Al-Quran, sebenarnya mereka ni tak betul. Sebab apa? Sebab jin itu sendiri ada yang beriman. Maknanya betul lah keimanan tu. Betul lah Al-Quran itu. Okay. Dalam masa yang sama kita dapat tahu, oh rupa-rupanya jin ni dia sama ya dengan manusia. Sama. Sama dari sudut apa? Mereka itu perlu beriman kepada Tuhan yang satu. Mereka kena patuh pada Allah. Okey, habislah surah jin. Kita nak pergi kepada surah orang yang berselimut. Okey, terima kasih kepada yang berkongsikan maklumat. Puan Kamaria, jazakillahu khairah, menyebut tentang siri yang ketujuh dalam suratul Al-Mulk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ni ada pertanyaan, jelas atau tidak penyampaian maklumat tentang tentang nama
dan tema bagi surah Al-Jin. Ada apa-apa maklumat yang nak dikongsikan lagi tuan-tuan dan puan-puan? Ada atau tidak ada? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan. Ustaz, saya rasa macam ini kali kedua dalam Quran yang Allah bagi tahu jin tu dengar Quran. Satu dalam surah Al-Ahqaf kan, Ya. ayat 29. Lepas tu dalam surah jin ni lah ayat 1 ni. Ada beza tak? Maknanya dalam dua ayat yang cerita tentang jin dengar Al-Quran tu Ustaz. Dalam surah Al-Ahqaf tu dia, kalau kita tengok dekat nota suratul mulk tu, dia ajak jin-jin lain kan? Betul tak? Ya Surah betul. Al-Ahqaf tu ayat nombor berapa tu? 29. 29, 30, 31 tu dia berdakwah kepada Ya. Ya. Dan maksudnya dalam konteks ayat tu, dia Allah menyebutkan tentang mereka sendiri, di kalangan mereka ada pendakwah-pendakwah yang mengajak kumpulan jin-jin yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam surah tu Al-Ahqaf. Tapi perbezaan dia kita kena lihat tentang peletakan cerita mereka mengajak kaum mereka tu, kena lihat balik pada surah Al-Ahqaf. Okey. Wallahu ta'ala alam. Okey. Jadi ada perkongsian lain, tuan-tuan dan puan-puan, ada pertanyaan lain sebelum kita pergi kepada surah orang yang berselimut. Al-Muzammil. Okey. Saya mulakan sikit je ya, tapi kita mungkin tak sempat habis juga ya. Sebab saya bimbang line saya ni takut dia terputus ya. Okey, sebab kita pun dah 10.12, tadi kita mula lewat sikit. Okey. Boleh saya teruskan sedikit maklumat bagi surah Al-Muzammil? Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan? Boleh saya teruskan sikit lagi ya? Okey. Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey, kita tengok surah Muzammil. Okey. Al-Muzammil maknanya orang yang berselimut. Okey. Orang yang berselimut ni siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan orang yang berselimut ni? Kalau kita sebut Rasulullah, sudah pastilah Rasulullah memang kita tak nafikan, kita memang kita kena ambil perhatian kan. Tapi kenapa digunakan dengan panggilan yang berselimut? Kenapa pada selimut tu? Orang tu satulah, iaitu Rasul. Kenapa Allah nak gunakan dengan istilah orang yang berselimut? Jadi kita kena lihat konteks orang Arab dulu, kenapa mereka berselimut. Berselimut tu membawa makna apa? Dalam situasi apa orang ni berselimut? Okey, kita pergi dulu kepada apakah ayat yang ada menyebut tentang Al-Muzammil. Okey, ternyata ayat pertama. Okey, pada ayat pertama kita akan jumpa perkataan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Okey, muzammil. Ada dua sabdu kat situ, dekat zai dengan mim. Okey, jadi muzammil. Wahai orang yang berselimut. Jadi kita jumpa dekat situ ada perkataan al-muzammil. Al-muzammil. Okey, jadi nama surah itu ada sumber dia seperti mana pada ayat yang pertama.
Okey, wahai orang yang berselimut. Okey. Jadi kita dah tahu sumber ayat. Jadi kita lihat apa penerangan Dr. Munirah tentang kenapa surah itu di sebalik surah Al-Muzammil ni, apa sebenarnya Al-Muzammil ni. Okey. Kata Dr. Munirah dalam karya beliau Asma Suwaril Quran, beliau mengatakan surah Muzammil ni kenapa dinama Muzammil? Kerana dia menceritakan tatahaddath. Dia kata kerana surah itu dia kata tatahaddath anin nabiyyi, menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata fi badi'il wahyi, pada permulaan menerima wahyu ketika mana dalam keadaan beliau berselimut. Maknanya berselimut ni kita faham, orang yang berselimut adalah merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa Nabi ni berselimut? Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut dikaitkan dengan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mula menerima wahyu. Okey. Kita sedia maklum, okey, bila kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berselimut. Dia berselimut tu maksudnya kita tak tahulah secara langsung Nabi tidur malam dia berselimut macam mana. Tetapi ada cerita khas. Ada peristiwa yang khas yang Nabi pernah minta supaya diri baginda sallallahu alaihi wasallam diselimutkan. Itu yang ada perkataan, ingat tak? Dalam peristiwa apa tu? Siapa boleh kongsikan? Nabi minta seseorang supaya selimutkan dia. Dalam peristiwa apa? Siapa masih ingat? Tolong kongsikan. Selepas terima wahyu pertama ni turun pada Gua Hira, Ustaz. Ya. Setelah Nabi SAW dia berkhalwat, dia bersendirian di Gua Hira. Okey, tiba-tiba datang malaikat Jibril memeluk beliau, minta beliau membaca sebanyak 3 kali, lepas tu mengajarkan Nabi SAW itu membaca 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril peluk Nabi sebanyak 3 kali. Lepas tu Jibril suruh Nabi membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas peristiwa itu Jibril turun daripada Gua Hira, dia sampai dekat rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi mempunyai isteri namanya Khadijah binti Khuwailid. Nabi sampai dekat rumahnya, Nabi minta kepada Khadijah untuk apa? Zammiluni, selimutkanlah aku. Tu yang dekat ayyuhal muzammil. Nabi kata zammiluni, selimutkanlah aku. Kenapa Nabi minta diselimutkan? Kerana dia ada kaitan dengan cara keadaan orang-orang di zaman Arab. Kalau dia takut, dia akan menyelimutkan diri dia. Macam kita menyorok kan, maka dia akan selimutkan diri dia. Jadi Nabi minta kepada Khadijah supaya apa? Minta selimutkanlah aku. Lepas Nabi diselimutkan, Khadijah memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa pertama Nabi diselimutkan. Peristiwa kedua, siapa boleh sebut yang Nabi dia menyelimutkan diri dia buat kali yang kedua? Peristiwa bila? Siapa boleh ingat? Peristiwa bila? Tak ingatnya? Ataupun pernah dengar tak? Tak pernah dengar ya? Okey, tak apa. Hijrah. Apa dia?
berhijrah yang pertama sebelum hijrah. Sebelum hijrah tu maksudnya Cik Rahmat macam mana tu? Keluar hijrah, lepas tu dia minta selimut dia tutup di badan dia lah. Tak nampak macam tu. Tak silap saya lah. Masya Allah. Okey, tak. Okey, tak apa. Itu terima kasih banyak. Jazakallah khairan Cik Rahmat. Okey, selimut yang kedua sebenarnya adalah macam ni. Ketika Nabi dapat wahyu kan, Jibril datang. Selimut kedua tu sebenarnya ketika mana peristiwa Nabi terputus wahyu. Nabi duk cari mana makhluk yang datang jumpa Ustaz, aku surah dulu. Duha ke? Surah Duha? Kan yang dia Ha? terputus. Okey. Okey, Wadduha ada kaitan dengan terputus wahyu. Tetapi yang terputus wahyu tu maksud dia selepas surah Al-Alaq tu, okey, selepas 5 ayat turun tu kan Nabi bersimut. Tak lama kemudian kan Allah tak turunkan lagi ayat Quran. Terputus wahyu ni dia ada 2 kali. Ni yang mula dia macam Allah tak turun lagi. Selepas turun 5 ayat pertama tu, lepas tu Allah tak turunkan lagi ayat Quran. Maknanya kalau tak turun ayat Quran ketika itu, maknanya Jibril tak datang lah. Jadi Nabi ni duk cari, selalu keluar rumah. Mana makhluk yang jumpa aku dulu dekat Gua Hira tu. Tiba-tiba satu hari tu, terkejut Nabi. Dia nampak Jibril dengan rupa asal bersayap 600 sayap berada di atas kursi antara bumi dengan langit. Maksudnya Nabi nampak depan dia. Depan dia tu nampak Jibril depan mata. Jibril ni besar. Ada 600 sayap kan. Jibril, Nabi terkejut. Jibril tengok dengan rupa asal dia. Itu yang Nabi terkejut tu. Nabi balik. Nabi minta kepada siapa? Kepada Nabi minta supaya dia diselimutkan. Itu selimut kali kedua. Jadi yang Allah panggil wahai orang yang berselimut ni dalam isu selepas Nabi selimut ni isu yang mana? Ya ini ada perbezaan. Ada para ulama mengatakan Allah Ta'ala panggil orang berselimut ni dia merujuk kepada Nabi tidur lah. Kalau Nabi tidur waktu malam, Nabi akan menyelimutkan diri dia. Oleh sebab tu Allah kata, wahai orang-orang yang berselimut. Nabi kata, wahai orang yang berselimut. Itu namanya surah orang yang berselimut. Kenapa Allah Ta'ala panggil dengan gelaran orang-orang yang berselimut? Lepas tu Allah kata, qumil layla illa khalila. Allah kata, bangunlah pada waktu malam selain sedikit masa. Maknanya Allah kata, bangunlah waktu malam. Maknanya kalau kita ambil ayat 2, bangunlah waktu malam, apa ada kaitan dengan wahai orang yang berselimut? Itu para ulama mengatakan, Nabi tidur dalam keadaan Nabi berselimut. Jadi apabila Allah kata, bangunlah, qumil. Allah kata, bangunlah pada waktu malam. Maknanya Nabi kena tinggallah selimut tu kan. Sebab kalau Nabi tidur, Nabi berselimut. Jadi apabila Nabi bangun, dia akan tinggalkan selimut dia. Sebenarnya Allah nak suruh Nabi buat qiyamul lail. Jadi para ulama, jadi kita nak bincang. Waktu Nabi berselimut tu merujuk kepada adakah selepas Nabi melihat Jibril buat kali yang kedua yang berbentuk nampak besar Jibril tu memenuhi langit dan bumi tu, ataupun berselimut di sini memang merujuk kepada Nabi tidur di waktu malam yang Nabi tu berselimut. Okey, boleh dapat tak maksud dia? Okey. Jadi Allah Ta'ala minta Nabi supaya qumil laila, bangunlah pada waktu malam. Melainkan sedikit. Okey, maknanya Allah bagi tahu sedikit waktu malam tak perlu bangun. Tapi daripadanya bangun. Maksudnya sedikit tidur, lepas tu malam tu bangun. Okey. Nanti kita akan baca
pada ayat 3, ayat 4, kita akan tahu berapakah jumlah kuantiti malam tu yang Nabi perlu bangun untuk salat. Untuk Nabi buat tahajud. Kita akan bincangkan nanti pada ayat 3 dan ayat 4. Tapi sebelum kita bincang lebih lanjut, kita kena bincangkan dulu apa tema bagi surah Al-Muzzammil. Kerana inilah tujuan utama kita nak belajar nama dan juga tema. Nama surah tu saya rasa sudah jelas telah saya terangkan tadi tu. Okey. Jadi kita nak pergi kepada tema. Apa tema surah Al-Muzzammil ni? Okey, dalam buku At-Tadabbur Awwalu Marrah At-Tadabburul Quran menyebutkan tema surah Al-Muzzammil adalah merujuk kepada Qiyamul Lail. Kan, macam ni kita kata Qiyamul Lail sebab ayat kedua tadi Allah kata apa? Qumil Laila. Qumil Laila. Itu panggil Qiyamul Lail. Okey. Adalah sumber kekuatan bagi pendakwah. Jadi pendakwah di sini kalau kita merujuk kepada surah Al-Muzzammil tentulah merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi kena berdakwah? Sebab Nabi kan dapat wahyu. Apabila Nabi dapat wahyu, maknanya dia itu adalah seorang Nabi. Dan Nabi dah mula kena menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Jadi Nabi ni adalah pendakwah. Tetapi kekuatan bagi seorang pendakwah itu ada pada Qiyamul Lail. Jadi tema bagi surah Al-Muzzammil ni adalah cerita pasal Qiyamul Lail, sumber kekuatan bagi pendakwah. Maknanya qiyam tu maknanya kalau kita rujuk ayat 2 kita tahulah Allah kata apa? Qumil laila tu maknanya qum. Nampak tak? Bangunlah. Bangunlah pada waktu malam. Tu dia panggil qiyamul lail. Dia merujuk kepada menghidupkan waktu malam. Kalau tidur taklah dipanggil menghidupkan. Menghidupkan waktu malam dipanggil qiyamul lail. Okey, kenapa? Jadi kita nak tengok pada tema tadi kan. Jadi kita akan bincangkan nanti dengan lebih lanjut tentang sebersedikit pada maklumat wahai orang yang berselimut. InsyaAllah kita penerangan dia agak panjang sikit. Jadi kita tak dapat nak menerangkan pada malam ini sebab saya nak kupas sedikit ayat dia. Tapi kita ada lagi beberapa minit, mungkin kita habiskan sehingga 10.30 ke. Okey. Saya rasa macam boleh habis kot. Sedikit lagi. Okey. Kalau kita nak rujuk, Allah Ta'ala perintahkan Nabi, wahai orang berselimut, kita faham maksudnya, Allah Ta'ala bukan, sebenarnya ingat ya, kita jangan faham bahawa orang berselimut tu maksudnya kita kena jadi orang berselimut ke? Bukan ya. Sebenarnya orang berselimut tu dia adalah panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni kalau Allah nak panggil dia, selalu Allah panggil dengan nama gelaran. Kadang Allah panggil Nabi wahai Rasul. Allah Ta'ala panggil wahai orang yang berselimut. Dia panggilan manja dia panggil. Sebab tu Allah Ta'ala tidak pernah menyeru Nabi Muhammad dengan panggilan wahai Muhammad. Tak ada. Berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Kalau Nabi-Nabi yang lain Allah panggil nama. Wahai Nuh. Wahai Lut. Tapi Nabi Muhammad Allah tak pernah menyeru panggil nama. Allah akan guna macam gelaran. Macam ni Allah panggil wahai orang yang berselimut. Kan? Macam tu. Tapi bukanlah pada kita nak cari
orang berselimut tu kita lepas ni kita kena berselimut aja, tak ada, tapi itu panggilan kepada Nabi. Jadi apabila kita tahu orang berselimut tu adalah Rasulullah, okey, kenapa? Apa yang aku perlu tahu pasal Rasulullah ni? Sebab Rasulullah tu berselimut. Jadi kita dah terangkan tadi tentang kenapa dengan berselimut tu. Rupa-rupanya orang berselimut tu merujuk kepada Rasulullah. Okey, betul. Kenapa dengan Rasulullah tu? Allah perintahkan dia supaya bangun pada waktu malam. Kenapa kena bangun pada waktu malam? Tadi kita dah belajar tema adalah nak merujuk kepada kekuatan orang yang berdakwah, yang mengajak orang buat baik, mencegah orang buat keburukan, maka dia akan menghadapi pelbagai cabaran. Nak buat amal makruf nahi munkar ni bukan senang. Maka kekuatannya adalah pada qiyamul lail. Okey. Cuma kita kena bincangkan berapa lama tempoh Rasulullah SAW perlu membuat qiyamul lail pada waktu malamnya. Allah kata, dah bangunlah. Maknanya tinggallah sibuk kamu. Berapa? Jawapan dia ada pada ayat 3 dengan ayat 4. Kita akan tutup dengan jawapan ni lah. Okey. Nanti kita kena ulang sedikit maklumat ni pada minggu depan. Okey, tengok dekat sini. Kayu pengukur kepada berapa lama Nabi nak bangun malam ni, jawapan dia ada pada separuh malam. Tengok ke sini, tengok ayat ni. Allah kata, ini ayat 3 ya. Nisfahu, iaitu separuh dari waktu malam. Cara dia adalah, dia punya nak tahu dia apa beza dia, nak tahu berapa lama tu kita kena ambil separuh malam tu. Dia menjadi kayu, macam senang nak faham. Okay, jadi Allah kata, pilihan pertama, separuh malam. Maksudnya, separuh malam tidur, separuh dari waktu malam tu qiyamul lail. Ini dulu. Sebab tu saya letakkan warna kuning supaya dia mudah nak faham. Okey. Itu pilihan pertama. Okey. Allah kata, awin quf minhu khalila, ataupun kurangkan sedikit dari separuh itu. Maknanya, mula-mula Allah bagi pilihan. Solatlah malam separuh, setengah waktu malam tu solat. Allah kata. Atau maknanya atau kurangkan sikit dari separuh malam. Maknanya pilihan pertama Allah kata separuh malam solat, separuh malam tidur. Cara kedua adalah kurangkan sikit daripada separuh malam. Faham Okey. Yang ketiga, awizid auzid alaihi. Okey, yang keempat Allah kata ataupun sikit lagi Okey, ataupun Allah kata ataupun kejap saya kena padam yang ni. Ataupun lebihkan sedikit daripadanya. Daripada mana? Daripada separuh malam. Lebihkan sedikit daripadanya. Maksudnya macam ni. Kita ulang balik Separuh malam solat ataupun kurang sedikit daripada separuh malam ataupun lebih sedikit daripada separuh malam. Pedo. Faham tak apa saya nak ulasan saya? Faham ke tak faham? Faham, Ustaz. Maksudnya kalau separuh malam, okey, malam ada berapa jam? Contoh kita ambil 12 jam lah contoh 12 jam kan. Cara pertama 6 jam perlu buat qiyamul lail. 6 jam. Contoh. Cara kedua
kurang dari 6 jam. Mungkin 4 jam ke qiyamul lail. Okey, ini contoh. Cara ketiga, separuh, lebih daripada separuh. Maksudnya mungkin 7 jam ke, mungkin 8 jam ke. Nampak tak? Itulah maksud dia. Setakat yang saya faham, ulasan para ulama seperti ini. Faham tak? Ada 3 cara. Sama ada separuh malam. Kalau kita ambil contoh, malam tu ada 12 jam. Bermula daripada maghrib sampai subuh. Contoh. 6 jam tidur, 6 jam solat malam. Ataupun 8 jam tidur, 4 jam solat malam. Ataupun 5 jam tidur, 7 jam solat malam. Ataupun 4 jam tidur, 8 jam solat malam. Kalau kita ambil contoh, malam tu ada 12 jam. Sebab tu kita letakkan separuh waktu malam ni menjadi cara nak faham ayat. Okey, boleh faham tak? Kalau kita Allah jangan mengetahui kan. Tak apa, kita belajar sikit-sikit. Okey. Jadi kita akan bincangkan insya-Allah pada minggu hadapan. Kita nak kukuhkan lagi tentang surah Al-Muzammil ni. Dengan kita nak lihat apa yang dah ada pada solat malam tu. Jadi kita belajar tadi tema dia. Bahawa Al-Muzammil temanya tentang ibadat Qiyamul Lail melalui 3 cara ni yang merupakan kekuatan bagi orang yang berdakwah. Seperti mana Nabi SAW. Kerana kita nak kena bincang lagi, ada maklumat tambahan lagi. Jadi saya nak kena bincang tu pada minggu hadapan. Jadi malam ni kita tak sempat nak habiskan kedua surah Al-Muzammil ni secara sempurna lah. Tapi lebih kurang dalam 80% tu kita telah ceritakan. Okey, tuan-tuan dan puan, jelas ada perkara yang perlu diulang, ada persoalan, pertanyaan yang boleh saya memberikan bantuan untuk menjelaskan. Ada. Faham ya? Untuk pengisian pada malam ni jelas ya? Okey. Ada apa-apa nak dikongsi? Silakan. Kalau ada. Ada tak? Okey. Kalau tak ada, kita berhenti dekat sini. Kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan. Kita akan sempurnakan nama dan tema bagi surah Al-Muzammil. Kita akan terus dengan surah Al-Muddathir, sambung dengan surah Al-Qiyamah. InsyaAllah pada minggu hadapan. Sebarang kekurangan, kelemahan mohon diberi kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.